Wardina Safia ada? Ada Saza. Okey. Satu lagi ialah dhamir muttasil. Dhamir muttasil ni apa dia pula? Sekejap ya Saza. Ya. Yang lain ready saya akan tanya seorang-seorang ikut suka aku. Nak tanya siapa? Kata ganti diri yang bersambung atau terikat dengan perkataan sebelum. Kata ganti diri yang bersambung atau terikat dengan perkataan sebelumnya. Contoh? Aiman Nurhakim dulu. Apa dia? Contoh dia apa? Nazirun Mubin. Ya, Ustazah. Okey. Apa dia dhamir muttasil tu? Dia ada mesti bergantung dengan perkataan sebelumnya. Okey, contoh? Dhamir baru mustasil ni ada bagi pada 4 kan Ustazah? Contoh, saya minta contoh. Contoh. Dorob tuka. Mana domainnya? Domainnya ka. Ka. Mana perkataan yang dia bergantung tu kan tadi hang kata dhamir muttasil dia bergantung. Dorob tu. Dorob tu. Okey. Mubashir. Ya, Ustazah, saya. Okey. Apa dia mustatir pula? Mustatir dia kata ganti diri yang kita tak nampak, dia tersembunyi, Ustazah. Sembunyi. Contoh? Contohnya apa? Ya, Ustazah. Ya. Dah, jumpa dah? Dah. Apa dia? Khatama. Mana yang sembunyinya? Huwa. Kenapa huwa khatama tu kita katakan dia sembunyi? Sebab huwa tu dia fa'il madhi. Dia tergolong dalam dhamir mustatir. Apa dia? Saya tak dengar. Sorry. Dia huwa tu dia terdiri daripada dalam dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Okey. Macam mana pula kalau kau kata mustatir tu kan sembunyi kan? Kan? Okey. Faham ke tak faham apa yang saya petikaikan ni? Faham. Nak tanya huwa tu kat mana tu je lah. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Berikan contoh dhamir muttasil ba'da harfu jar. Kejap saya panggil namanya. Nun Najihah. Ya, Saza. Bagi contoh dhamir muttasil ba'da harfu jar. Ba'da jar. Jaz. Ya, silakan.
Ilaika. Ilaika. Mana huruf jar ni? Ka. Huruf jarnya ka. Domirnya? No. Mana domirnya, mana huruf jarnya? Berat. Ila. Domir. Ila tu apa? Huruf jar ke domir? Ila. Ila tu huruf jar. Ila tu domir. Tak. Ila tu domir. Ka huruf jar. Kejap. Okay. Ila tu huruf jar. Ka tu domir. Astagfirullahaladzim. Tak sangat. Betul lah tu. Ila tu huruf jar. Ka tu domir. Kan tadi saya minta ba'da. Betul? Betul. Okey. Saja je. Nak menguji keberadaan masing-masing. Sekali-sekala kita kena tembak. Okey, terima kasih kerana yang menjawab. Okey, yang tak menjawab, tak selamat lagi. Ada banyak lagi. Kita punya kelas lambat lagi nak habis. Okey. Awang dah ready ke belum? Dah kot. Dah kot. Okey. Sama boleh. Ya. Saja saya tanya semua supaya adil lah bagi apa Awang dan juga yang lain. Okey, kejap Okey, ni Awang, betul? Nampak tak? Nampak. Okey. Okey Awang, boleh start. Yang pertama ayat ke berapa? Yang pertama ayat ke-5. Latihan pertama Domir Munfasil ayat ke-5. Sekejap. Ayat ke-5, kita tengok. Ni ayat ke-2 tak ada kejap sebelum tu. Kau kena translate dulu apa ayat ni nak. Okay, apa dia nak soalan ni? Tuan, Dia soalan nak ni. Keluarkan apa? Dia nak cari domir munfasil keluarkan domir munfasil dalam ayat. Okey, surah Al-Baqarah Cari dhamir munfasil dalam surah Al-Baqarah Munfasil tadi yang kawan-kamu kata dia tak bergantung dengan perkataan lain, dia seketa-seketa, betul? Okey. Betul. Ayat 2 tak ada. Betul. Ayat 2 ada tak? Ni ayat ni ada. Tiga ada tak? Tak ada Ustazah. Ayat 3 tak ada kak. 4? 4? Ayat 4 ada? 4 tak ada juga? Tak ada. Ada. 4 ada. Ayat 4 juga? Yuqinun. Ni ayat 4 ni ada ni. Yuqinun. Tak boleh select pula. Ni. Yuqinun. Ini ada. Ada. Okey. Ada. Ayat 5?
Ayat 4, hum yuqinun. Okey, ayat 5. Lima ada 5. Ada. Mana? Akhir ayat. Akhir ayat. Ada juga Ustazah. Mana? Hum tu. Hum. Humul muflihun. Sama ke humu dengan hum? Ini hum. Humul muflihun. Hum Hum, sekejap. ini hum. Sini humu. Sama atau tidak? Humul muflihun. Yalah. Hum. Sini hum betul? Sini hum. Sini humu. Sama ke? Itu Ustazah. Sama ke? Dia termasuk. Ustazah. Hum. Hmm? Hum yuqinun dengan humul muflihun. Sama atau tidak? Sama. Sama. Masih di dalam dhamir juga. Macam tu. Ya. Ya, betul. Okey, betul. Bezanya ini mati, ini baris. Ini perlu dibariskan. Kalau tak boleh bunyi. Tak boleh baca ayat tu. Okey, faham? Faham. Okey. Faham. Ayat ke-6 ada? Tak ada. 7? 7. Tak ada. Tak ada. Tak ada. 8? Ada. Ada. Ini 7 ni tak ada kira ni. Keluar pula. 8 ada. 7 ada. Dia Ini. 7 ada. Bukan 7 Zaza. ada. Tak ada. 7 Nahnu. Tak ada Ustazah. 7 tak ada. 8? Ada. Mana? Ujung Zaza ayat. Ummul Mukminin ni. Ni. Ya. Bukan Ustazah. Itu ni Ustazah. Itu punya kata tanya. Hum. Bukan Zaza, bukan. Ni bukan. Bukan Zaza. Wa ma hum, bukan. Ni bukan Ini bukan munfasil. Wa ma hum bimu'minin. Kenapa bukan? Nah, ni bukan Sebab dia selepas rasanya Kita tengok jawapan Wang. Ayat nombor 8 Ayat nombor 8 Wang dia letak. Dia letak Ustazah hum bimu'minin. Kenapa boleh ada Dia yang kata, Ustazah dia. kenapa kata bukan? Dia letak Ustazah. Betul atau salah? Hum bimu'minin ini termasuk dalam kategori munfasil. Betul. Betul? Betul. Okey. 9? Cuba tengok. Tak ada. Tak ada. 10? Ada tak? Ni? Tak boleh? Fazadahumullah. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab? Sebab dia bergantung dengan ayat lain. Dia gantung ayat lain. Mana dia? Dia bergantung dengan siapa? Fazadahu. Fazada. Fazadahu. Fazadah. Macam mana kita nak tahu yang tu bergantung ke tak gantung? Tak ada Ustazah. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Itu bersama Ustazah. Bersama Dia satu perkataan. maksudnya tu. Faham? Tengok maksud. Tak satu perkataan. Di dalam satu perkataan Zaza. Ini satu perkataan. Tak sambung pun? Fazal dia tadi Sebab fazal. dalam tu tak boleh bersama dengan tu Zaza. Dah tak sambung dengan ha. Macam mana nak tahu zadahum ni satu perkataan? Maksudnya Zaza. Jawab soalan saya. Sekarang apa jadi ustaz Zaza? Alah aku jadi cikgu. Aku jadi anak murid. Kita nak tahu. Apa beza zadahum ni dengan humul muflihun tadi? Hum yuqinun tadi? Apa bezanya? Ustazah? Apa beza? Saya tulis Apa beza silap ni Zaid. Zadahumullah
Faza dahumullah dengan humul muflihun tadi. Humul muflihun. Muflihun. Apa beza? Ni humu juga. Beza dia. Ni humu juga. Saya tanya Ustazah. Ya, silakan. Minta maaf Ustazah, saya dekat rumah saya ni memang dia ada kereta lalu banyak. Tak apa. Biasalah tu iklan-iklan tu. Okay, Faza Dahum tu dia mutasil lah sebab dia gabung dengan Zada tu. Kalau Humu tu dia asing. Okey. Yang ini dia sekali. Yang Zadahumu tu dia sekali dia mutasil. Yang Humul gitu. Muflihun tu dia asing. Ni humullah ni asing. Ni dengan ni asing. Ni dengan ni asing. Tak boleh. Tak boleh sebab dia kira Faza Dahumu. Faza Dahumu tu. Yang ini ni dia mesti sama dengan ni. Ya betul. Macam tu. Yang ini ni dua ni asing, ni pun asing. Macam tu. Betul. Macam tu. Okey. Okey. Itu. Kita sorry ya, kali ni saya nak berdebat dengan kamu sebab kamu kalau saya tanya tak ada soalan kan. Jadi saya nak berdebat dengan kamu. Okey, nombor 11. Ada? Ada Mana? Nahnu Muslihun. Okey. Muslihun. Okey. Nombor 12. Ada. Mana? Mana? Ada. Ada Ustazah. Humul mufsidun. Humul mufsidun. Humul mufsidun. Nahnul muslihun. Innahum ni tak boleh. Boleh. Sebab Boleh tak? Boleh. boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab Kenapa dia? Dia cantum. Humul mufsidun. Umur Ustazah. iyalah saya tanya. Okey, humul mufsidun memang Tak boleh Ustazah. kan? Itu tak Saya boleh. tanya, Tak boleh. innahum tak boleh. Boleh. Tak boleh Sebab? Ustazah. Sebab apa innahum tak boleh? Sebab Itu dia dengan inna Ustazah. mutasil tu. Dia ya. Mutasil. Inna kan. Mau cari sekarang ni. Mutasil. Okey. Ya, betul. Okey. Ini pula? Ini 13? Sebabnya dia nak munfasil Ustazah. Okey, baik. 13 ayat 13. Itu mutasil Ustazah. Itu mutasil. Okey, baik. Innahum kamu kata mutasil. Okey, fine. 13. Humul sufaha. Sufaha. Humus sufaha. Kenapa? Sama dengan atas. Sama juga Ustazah. Sama macam ni. Dia konsep sama. Humul mufsidun, humus sufaha. Macam tu. Humus sufaha Ustazah. Sama-sama. Okey. Humus sufaha. Okey, baik. 14? Ada. Mana? Nahnu Nahnu mustahzi'un. Okey, baik. Yang ni? 15? Sama. Apa yang sama? Ya Ustazah. 15. Tak ada. Ni yang mudum tak boleh? Tak boleh lah. Satu kata. Kenapa Sambung. tak boleh pula? Tak sambung pun? Dah tidak boleh bersambung ke? Langsung sambung je. Lah ni aku jadi budak bodoh lah sekarang ni. Apa ajak aku makan roti. Okey. Tak apa. Ni? 17? Tak ada. Tak. Saya buat ada. Saya buku ada. Okey, saya buku ada tu saya tu dekat mana? Binurihim. Watarakahum. Watarakahum. Ni ada pun? Anda tak boleh pula. Kalau lu ada tu. Itu mutasil Ustazah. Cantum. Tadi yang mudum tak cantum apa kata dia duduk sekali. Tarakahum duduk sekali. Aku terima lah juga kau dengan hal sambung ni. Kenapa kau boleh kita tak sambung pula?
Faham tak ni? Yamudduhum dengan tarakahum. Kenapa kau kata yang ini tak boleh Ustazah? Yang ni bukan munfasil, ini mutasil. Sebab dia ada kaitan dengan yamuddu. Yang ni kenapa pula? Yang mana tu? Yang mana tu? Jawab soalan saya. Tak ada Ustazah. Watarakaum sama Ustazah. Sama konsep. Sama konsep. Tu bayang Betul. Sama konsep dengan Zadahum ni. Betul. Konsep dengan Zadahum. Ya, yang tu. Tak faham lah. Sama konsep. Kak Long tu tak faham. Kak Long tu tak faham. Faham tak dah sampai dah faham? Oh alah, tak faham. Dok faham dah? Sekarang Yul, aku lag ni. Okey. Saya padam yang ni. Okey, saya tulis dekat sini. Saya tulis apa tadi ayatnya? Watarakahum. Tarakahum. Tarakahum. Okey, cerita dekat saya tentang tarakahum. Sebab Dah Wang, cerita. Tarakahum ni mungkin adalah sebuah fi'il. Sebuah fi'il. Mana fi'il? Tarakah. Okay, ini fi'il. Maknanya dekat sini fi'il campur dengan dhamir. Dhamirnya iaitu hum. Yang tu. Buktinya? Bukti kamu kata tarakah tu fi'il? Di depan. Tengok maksud. Tengok maksud. Mana maksud dia? Gelap gitu. Maksud dia? Gelap tu mana? Mana perkataan gelap? Mana perkataan okey. Gelap tu mana? Ni. Gelap tu maksud tarakahum tu gelap. Kan. Dan dibiarkan gelap. Dibiarkan mereka. Dibiarkan mereka. Macam mana kita nak tahu jawapan makna Dibiarkan Yelah, Ustazah. saya nak tahu, saya nak ajar. Itu kamu nampak dah. Tarakahum tu dibiarkan. Saya nak ajar yang lain. Macam mana boleh dapat tarakahum tu maknanya dibiarkan? Kenapa tak ambil kita? Sebab ada perkataan waw dan. Ada waw Ustazah. Ada sebab ada perkataan waw dan. Waw ni bermakna dengan dan. Okey, lepas tu? Lepas tu dalam. Lepas waw ni dan, lepas tu taraka, biarkan. Mereka. Nampak tak? Waw dan. Lepas tu lepas pada perkataan waw tu tarakahum. Tarakahum dekat sini. Fi dalam. Betul? Fi maksud dalam ataupun di ataupun pada. Tengok balik dalam huruf jar, saya dah bagi tahu semua makna tu. Okey, jadinya tarakahum, taraka dibiarkan, hum mereka. Jadi maknanya benda ni dibiarkan ini isim atau fi'il bahasa Melayu? Fi'il. Okey, fi'il lah. Betul dah tu, fi'il. Dilarikan. Betul tak? Fi'il lah. Okey. Jadi dibiarkan ialah fi'il. Jadi hum dekat sini kita tak boleh kategorikan dia sebagai munfasil. Samalah dengan perkataan yamudduhum dekat atas ni. Samalah dengan perkataan yamudduhum dekat atas ni. Faham? Yamudduhum maksud dia apa? Apa maksud yamudduhum? Cuba cari makna yamudduhum. Maksud dia tengok sikit apa pandai dah potong terjemah. Membiarkan lah. Yamudduhum. Yamudduhum ke Zah? Membiarkan. Membiarkan. Macam mana dapat perkataan membiarkan? Rabah Zah. Wow tu. Ada wow. Wow. Ada wow. Okey. Mereka meraba-raba Zah. Wow ini dan. Betul? Betul. Wow ini dan. Fi, apa maksud fi? Dalam. Lepas tu maknanya yamudduhum ni mesti duduk dekat sini je. Membiarkan dan Betul? Betul. Jadi ada tak perkataan mereka kat sini? Betul. Ada. Sebelum perkataan mereka tu membiarkan. Membiarkan Ada. ini fi'il atau isim? Fi'il. Jadi yamudduhum itu yang menjawablah persoalan kawan-kawan kamu tadi.
kepada soalan saya, kenapa hum ini tidak boleh kita kategorikan dia sebagai munfasil, sedangkan dia kan nampak dia terpisah ni kan. Memang kita nampak dia terpisah sebab dari segi tulisan kita tak boleh sambung, betul? Betul. Tapi dari segi makna, ianya berkait. Bukan dia satu perkataan. Kamu ni yang kata satu perkataan. Ianya berkait. Salah satu perkataan sebenarnya dua perkataan. Yang mudu satu, hum satu. Betul? Betul. Faham tak? Kita yang kata satu perkataan. Bila kamu kata satu perkataan, maknanya yang mudu hum ni satu word. Dia bukan satu word. Dia dua perkataan. Macam ni lah. Taroka satu, hum satu. Yang mudu satu, hum satu. Faham? Faham tak yang lain? Faham. Faham. Siapa pening lagi? Siapa pening lagi? Nanti jumpa lagi. Nanti jumpa aku tanya lagi. Alah budak tak kerti kan? Okey, ayat 18 ada? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Saya buat ada. Ada. Yang lain? Asobiahum tu. 18 baru, 18. Apa saja? 18 bukan 19. 18 ni. Sumum bukmun umyun. Tak ada. Oh, 18 tak ada dah. Tak ada. Tak ada. Ada. Tak ada kan? Ni fahum ni bukan? Bukan. Bukan. Alamak. Tak ada. Target. Kenapa fahum bukan? Tak ada saja. Tak ada. Ni fahum ni, hum ni bukan dhamir ni. Tak ada. Ada saja ada. Pula. Ada satu suara. Bukan kata saja, ada. bukan. Yang kata ada, saya nak jawapan. Kenapa? Sebab dia isim. Siapa yang isim? Sebab Sumun Jawab. bukan om kan. Mereka seolah-olah tak biru dan buta. Okey, Fahumlah Jawab. Aku select. dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Okey, lepas tu? So dia bukan fi'il. Sebab dia huruf saja. Fa tu huruf saja. Dia Fa ni bukan huruf. Okey, fa ni huruf. Hum tu dhamir lah maknanya. Dhamir. Macam tu. Fahum ni bukan satu perkataan, dia dua perkataan. Fa satu, hum satu, macam tu. Ya betul. Maksudnya, Fa tu saja huruf. Huruf saja. Huruf saja fa tu. maknanya macam ni. Itu dhamir. Bukan. Fa tu huruf. Okey, saya tulis. Fa Dia tu lepas isim saja. macam ni. Macam ni Dia fa satu, hum satu. Tulisan dia Betul. fahum. Tulisan dia fa hum. Okey. Dhamirnya fa betul. Ini confirm dah dhamir. Betul tak? Itu saja. Ke fahum satu perkataan? Tak. Dua perkataan. Dia Dua bukan. perkataan. Okey, fine. Sekarang ni kita nak menentukan jenis dhamir ni kan? Jenis dhamir ni. Nak menentukan jenis dhamir ni, kita kena tanya dia ni. Betul? Betul. Betul. Betul tak? Okey, sekarang saya Betul. tanya. Siapa ni? Fa ni siapa? Huruf. Huruf saja. Ada satu jawapan. Tadi saya ada dengar jawapan lain selain pada huruf. Ada kata huruf. Ada jawapan lain selain pada huruf? Isim. Saya dengar tadi isim. Saya dengar Isim. tadi ada yang kata isim. Isim. Ya. Isim Okey. Kalau huruf apa? Isim saja, isim. Saya tanya, kalau huruf apa? Yang jawab huruf apa? Huruf apa? Kalau huruf jar saja. Apa? Fa. Huruf apa? Kalau fa tu atas saja. Atau. Okey, sekarang saya tanya pula. Yang kata isim, kenapa Aduh, kata isim? leg. Yang kata isim. Kenapa kata fa ni isim? Apa bukti kamu kata dia isim? Sebab dia ceritakan pasal orang. Dia ceritakan pasal orang. Orang yang ni lah, orang yang ni. Bekal, ya. isu ni, semua ni. Okey. Baik. Apa makna fa tu? Dengan.
Dengan Dengan. keadaan itu. Dengan Ni nak, ni. Ya. Ni makna dia. Ya. Okey, dengan keadaan itu, lepas tu hum ni mereka, macam tu. Betul. Betul. Macam tu. Disebabkan makna dengan keadaan ni lah yang menyebabkan kamu kata fa ni isim, macam tu. Betul. Okey, yang kata huruf ataf pula. Sebab Ustazah, saya memang belajar fa ni huruf ataf, betul? Ya betul Ustazah. Ustazah kami nampak itu je atas Ustazah. Gitu Ustazah. Okey, katakanlah. Kalaulah jawapan dia, kalaulah fa ni isim, maknanya kamu akan dapat jawapan hum ni adalah dhamir ba'da isim, betul? Betul. Betul? Betul. Kalau kamu kata fa ini ialah isim, maka kamu akan dapat sini ba'da isim lah, betul? Ni ba Kalau lah kamu kata fa ni huruf ataf, dia akan dapat jawapan? Pada huruf. Betul. Ba'da huruf. Mana boleh. Ba'da huruf. Kan huruf jar je ke? Betul. Apa yang betul ni? Dia akan dapat. Salah tu Akan dapat ni Ustazah. Kalau ba'da huruf jar je. Bukan. Dia jadi ataf. Dia akan jadi munfasil. Katakanlah dia ni fa ni, katakanlah fa ni huruf ataf. Okey, kamu akan dapat jawapan ba'da huruf. Betul atau salah? Salah. Kenapa tak boleh ba'da huruf? Dia akan jadi ni kan. Sebab ba'da Sim juga. Jar. Jar. Sebab ba'da huruf ini hanya huruf Jar. ba'da huruf ni hanya jar. Tapi kalau ataf dia jadi apa? Dia jadi salah lah Ustazah. Tak ada orang ba'da ataf Ustazah. Dia ada. Macam nak jawab? Apa nak jawab? Tiada dalam kita belajar. Tiada dalam kita belajar. Ingat tak Nanti saya pernah cakap kat kamu? Ingat tak saya pernah cakap benda ni? Kalau benda tu tak boleh nak masuk, kita jangan paksa masuk. Betul? Betul. Ada tak saya pernah cakap benda ni? Ada. Okey. Kita tengok sini. Kejap. Pergi kepada page lain. Okey. Tengok Saya dah ajar kamu. Dhamir. Kita ada munfasil, betul? Betul. Kemudian kita ada muttasil, betul? Betul. Okey. Muttasil sekarang sebab dia berkaitan dengan ba'da huruf. Saya cerita yang ba'da huruf dulu Okey. Ba'da isim tu tunggu Ustaz. Kata kalau yang ba'da huruf, saya kata huruf yang ni mestilah jar atau Ina wa Ina dan adik-adik dia. Saya buat titik-titik ni adalah yang lain tu kan. Okey. Jawapan bagi fahum, okey. Yang bagi fahum lah fa dengan hum. Okey. Kita jumpa jawapan ini adalah ataf. Betul? Betul. Maknanya kalau nak masuk ba'da huruf tak boleh. Betul? Betul. Fil fi'li boleh masuk tak fil fi'li? Tak boleh. Lagi tak boleh sebab dia bukan fi'il pun. Ba'da fi'il tu. Boleh. Tak boleh Ustazah. Boleh juga. Okey. Tak Dia buat masuk ada munfasil je lah Ustazah. Okey, kejap. Tunggu dulu. Tak habis lagi. Okey. Munfasil kalau masuk, dia mesti ada? Mesti ada apa? Mesti ada iya. Mesti ada iya, betul? Iya. Lepas tu plus lah apa-apa kan? Okey. Sekarang ni jawapannya sama ada munfasil yang sini atau ba'da isim. Sebab tu lah boleh terbit ba'da isim tadi. Okey. Katakanlah kamu nak kata dia adalah ba'da isim. Saya tanya dulu sepanjang yang kamu mengaji Quran ataupun kamu ni yang kamu belajar bahasa Arab lah, pernah tak kamu jumpa perkataan bahasa Arab
kata namanya, isimnya satu huruf je. Tak ada. Tak ada lah. Beda. Ana apa? 3 huruf. Ana pun ada 3 huruf. Ya, Hua apa? 2 huruf. Dua apa dia dua? 2 lah. Pernah tak jumpa satu je huruf? Isim. Tak pernah. Tak. Enggak. Tapi kalau fi'il Tak kemungkinan ada lah. boleh ada. Kalau fi'il kemungkinan boleh ada fi'il amar. Waqina qi tu. Tapi kalau isim pun tak wujud. Faham? Walaupun kamu tengok terjemahannya, Ustazah, ini bukan dengan keadaannya. Okey, katakanlah saya padam perkataan dengan keadaan. Saya kata, mereka itu pekak bisu dan buta. Maka mereka tidak dapat kembali. Sama tak maksud? Sama dah. Sama tak maksud? Bila dah pekak buta bisu, apa syarat dia? Apa akibat dia? Dia tak boleh kembali lah. Betul? Betul. Ya betul. Betul tak? Itu syarat kita nak buat ayat fa maka. Ayat maka fa ni dia mesti ada, engkau buat ni, kau akan dapat akibat ni. Bila kau tak datang kelas, engkau tak akan berjaya. Contoh, maka engkau tak akan berjaya. Itu syarat kita nak buat ayat maka. Dia mesti ada apa yang kita buat ni, apa yang kita buat, dan perkataan selepas ni adalah akibat. Itu cara kita nak buat huruf fa ni. Cara nak buat ayat fa. Jadi samalah konsep dia. Jadi, saya dah kata dah, jangan tengok terjemah sangat. Kita dah ada ilmu, kita guna ilmu kita. Dapat? Jadi, fahum dekat sini, jawapannya munfasil. Sebab ada isim pun tak boleh masuk. Mansub pun tak boleh. Sebab ada huruf tak boleh. Jawapannya munfasil lah. Memanglah saya tak ajar munfasil tu termasuk dalam kategori selepas pada huruf ataf. Memanglah. Okay. Kalau kamu confuse lagi, saya tanya, katakanlah, saya buat ayatnya, wahum kazibun. Sama tak konsep? Wow. Sama lah. Kenapa kamu faham, kamu tak faham? Sebab dia sambung. Oh, I see. Gitu lah kau. Saya confuse tadi tu. Konsep sama je. Dua-dua atof ni. Ada Zah. Jangan tertipu. Lepas tu saya tanya tadi, habis tu lahum ni nak kategori apa? Ingat tadi saya tanya? Ingat. Lahum tu lah. Sama lah konsep. Lahum tu lain. Lahum tu Zah. Iyalah. Lahum tu huruf. Dia huruf dia Zah. Ya. Ceritanya dekat sini, kamu kena bezakan cara penulisan dengan perkataan tu. Cara penulisan, ini cara penulisan. Cara penulisan. Perkataan still sama, konsep sama. Nampak tak? Dua-dua ni huruf ataf. Automatik sini jadi munfasil. Ni jadi munfasil. Sebab apa? Dua-dua ni huruf ataf. Tapi kenapa yang wahum kamu boleh nampak jelas? Sebab cara penulisannya memang tak boleh sambung. Yang atas ni, cara penulisannya fa memang boleh sambung. Faham tak? Betul. Faham. Faham tak? Itu saya kenapa saya bangkitkan benda ni, sebab nanti saya tak nak kamu buat kesalahan yang sama. Bila saya tanya ni, dalam ayat ni ada tak? Semua jawab tak ada. Betul? Betul lah. Semua jawab tak ada. Betul. Betul je. Sebab apa? Dalam kepala kamu nampak fahum tu ba'da huruf. Betul? Betul. Betul. Betul Wang. Okay, dapat tak? Faham dah poin saya? Faham. Faham dah poin saya? Apa yang saya nak sampaikan? Faham. Faham. Okay.
Okey, baik. 19. Ada tak? Faham Ustazah. Okey. Okey, next kita pergi ke ayat yang seterusnya. Yang ni, soalan bar dia kata apa? Awang, soalan bar dia nak apa Awang? Tak ada Ustazah. Soalan bar dia minta apa? Tiba tak ada pula dah. Domir mutasil. Dia minta apa soalan bar? Keluarkan domir mutasil. Domir mutasil. Okey, keluarkan domir mutasil. Mutasil apa yang dia nak dalam soalan ni? Nak keluarkan domir mutasil. Keluarkan domir mutasil. Dan tak payah translate betul-betul ya Wang. Apa yang kau faham je. Tu ba'dal isim dengan ba'dal huruf. Dia so keluar domir mutasil yang berkaitan dengan jenis ba'dal isim dengan ba'dal huruf je. Okay, faham? Domir mutasil ada 4 tapi dia ada 2 je dekat sini. Ba'dal isim dengan ba'dal huruf. Okey, soalan yang pertama, ayat ke-4. Faham. Ayat ke-4. Ayat ke-4. Ni tak ada. Ayat kedua tak ada. Ayat kedua tak ada. Ada fihi lah. Ada Fihi ba'dal huruf. Ya, ba'dal huruf. Yakin dah fi ni harf jar. Yakin. Okey, baik. Kemudian nombor 2 ada. Okey, nombor 2 ada. Nombor 2 ada tak? 3 Ustazah. Nombor 2. 3. Okey, sorry. 3. Sorry. 3 tak ada. Nombor 3 tak ada juga. Tak ada. 4. 4 ada. 4. Ada. Ilaika. Qablika. Ya Allah, ada 2. Ilaika ada, qablika ada. Ilaika mana? Ilaika ba'da huruf. Ba'da huruf. Qablika? Ba'da isim. Macam mana kau tahu dia ba'da isim? Qabli. Macam mana tahu qablika ni ba'da isim? Jatuh sebelum. Satu sebelum. Isim. Siapa ba'da isim? Qabli. Qablika. Maknanya sini qab. 1 ka 1 macam ni. Betul. Okey. Ka ni dhamir. Betul. Perlu tahu siapa qab. Siapa qab? Isim. Macam mana tahu dia isim? Lepas huruf jar. Yes. Betul. Betul Kak Long. Nampak ni? Min. Sebelum qabli ada min. Betul. Selepas pada huruf jar wajib isim. Wajib isim. Min haruf jar automatik qabli ni isim. Jadi ka ni jadi ba'da isim. Faham? Faham. Yang lain faham tak ni? Faham. Pusing saya dengar orang yang sama je nyaut. Faham Ustazah. Faham. Okey, nombor 5? Ada. Mana? Nombor 5 ada. Rabbi. Rabbihim. Okey, Rabbihim. Apa dia? Pada isim. Ni ulaika ni tak boleh. Nikah? Tak sama dengan. Bukan. Kenapa tak boleh? Ulaika tu isim mausul. Kenapa ulaika ni tak boleh? Tadi kan qablika boleh. Ni qablika ka boleh. Ni ulaika tak boleh. Ni ulaika ni tak boleh. Ulaika tu isim apa? Mausul ke yang zalika? Isyarah kata saya, yang isyarah. Itu lain saja. Itu Tanika itu sendiri. Ulaika. Isim ni saja mausul. Mausul ke isyarah tu? Isim mausul. Isim mausul isyarah. Isyarah dah.
Isyarah Ustazah, isim isyarah. Isyarah Ustazah. Isyarah. Isim isyarah. Maknanya macam ni. Maknanya Isim isyarah Ustazah, isim isyarah. Isim isyarah. Qablika dua perkataan. Qabli satu ka satu. Tapi kalau ulaika dia satu perkataan. Itu isim satu perkataan. Ulaika ni Isyarah. dia satu perkataan. Dia tak boleh ulai satu ka satu, tak. Dia satu. Tak boleh Ustazah, tak boleh. Faham? Faham. Faham? Okey. Betul. Lepas tu ni ayat 7. Ayat 7 ada ayat 7. Ada. Mana? Tiga, kulubihim, sam'ihim, absarihim. Kenapa 3? Bukan satu je. Qulubihim je. Sebab tiga-tiga tu isim Ustazah. Macam mana kau tadi isim? Sebab Allah. Sebab dia Allah. Sebab Tak ada wajah. sebelum. Nampak tak? Okey. Mula-mula kita cari him. Mula-mula kita cari dhamir. Him. Betul? Betul. Bila dah cari dhamir him, kita cari siapa dia absar, siapa dia sam'i, siapa dia qulub. Betul? Barulah kita dapat jawapan him ni jadi apa. Okey, sekarang kita tanya qulub ni apa dia? Tengok sebelum qulub ni ada perkataan harfu jar. Maka qulub akan jadi isim. Samalah dengan sam'i, sama dengan absar, sebelumnya ada harfu jar iaitu ala, sam'i ada ala, maka automatik sam'i dengan absar pun isim. Betul. Jadi akan jadi ba'da isim. Dapat? Dapat. Ada lagi tak? Ada lagi tak ayat tu? Tiada. Tiada. Betul? Betul. Kalau ada jaga. Yakin tak ada? Ada Ustazah. Ada Ustazah, lahum. Walahum. Tapi kan walahum. Nampak tak? Tapi dia apa? Huruf ataf. Wow. Dia ada atof, dia ada huruf jar. Tak ada. Dah pening. Ada. Dah pening. Ada. Lahum. Lahum Ustazah. Wah. La. Wala. Ada huruf. Ada huruf Ustazah. Mana dhamir? Hum. La tu huruf jar Ustazah. Lam. Kalau buat Ustazah, dia ada dua-dua Ustazah. Kita nak tentukan yang mana satu. Wow ke lam? Saya dah nak menentukan. Tengok yang sebelah. Lam tu huruf jar Ustazah. Ya, lam harfu jar. Ini ataf. Okey, dapat. Jadi, kita nak menentukan dia ni siapa, kita tengok yang betul-betul sebelum dia. Jangan tengok wow ni, jauh sangat wow ni. Faham tak? Sebelah dia betul-betul. Faham. Jadi, automatik sini akan jadi ba'da huruf. huruf. Faham? Faham. Faham insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Jelas. Tak payah cerita semua. Kita cerita sikit-sikit je. Sebab yang lain tu konsepnya sama. Ataupun ada perkataan lain yang kamu haulahu. Ayat apa 7? Ayat apa tadi? Itu ke ayat 7? 17. Ngantuk ni. Tu dah. Sedang mengantuk tu. Anfusahum. Saya pun ngantuk juga ni. Bima kanu idza qita, apa kita berjuang sikit lagi. Qalu innahum. Duduk kat mana innahum? Innahum. Ba'da huruf. Okay, betul. Tughyanihim. Tughyanihim. Ba'da isim Ustazah.
Ba'da isim. Sebab? Sebab dia ada huruf jar sebelum dia. Fi tu huruf Sebelum jar. itu saja ada fi. Bila kamu dapat konsep, bagilah ayat apa pun, kita boleh jumpa benda tu. Faham? Walaupun kamu tak tahu pun makna turjanihim. Faham tak? Faham. Faham juga. Okey. Dalam ayat 16. Ayat 16 ada tak? Tak ada. Tak ada. Saya buat ada. Mana? Tijaratuhum. Tijaratuhum. Okey. Sekarang kita tengok. Tijaratuhum ni apa dia? Isim ke fi'il? Saya buat isim. Isim Okey. Okey, kita tulis. Isim tu dah. Tijaratuhum. Betul? Ejaan dia macam ni. Tijaratuhum. Okey. Dhamir dia hum. Sekarang siapakah tijaratu? Betul? Betul. Ni, tijaratu. Betul. Okey. Macam kita nak tahu tijaratu tu isim ke fi'il ke? Nak tahu? Tengok makna. Tengok maksud. Tahu dia maksud. Maksud. Okey. Macam nak tahu maksud tijaratu? Perniagaan mereka. Perniagaan. Kalau tak tahu, kita cari je perkataan yang memang kita tahu. Okay. Tijaratu, selepas dari tijaratu, wama. Dan wama kanun tadi. Waw ni maksudnya dan. Maknanya daripada sini sampai sini, huruf waw ini adalah dan yang terakhir. Betul? Betul. Faham tak saya cakap apa? Faham. Okay, sini kita ada, ni adalah huruf dan Okay, carilah perkataan dan. Ni perkataan dan. Betul? Betul. Nak menguji betul atau salah, kita dah belajar dah ma. Ma bermaksud tidak. Betul tak tidak? Okay, betul? Betul? Betul. Okay. Kemudian, home ni kita tahu dah. Ada home. Home ni maksudnya mereka, betul? Betul. Home ni maksudnya mereka. Jadi perkataan sebelum dia tu, perniagaan lah. Faham? Faham. Okey, perniagaan bahasa Melayu kata nama ke kata kerja? Kata nama. Okey, jadi tijarah. Pernah dengar tijarah bahasa Melayu, bahasa Arab? Pernah. Tijarah ni sebenarnya ditulis. Tijarah ditulis macam mana? Tak marbutah. Marbutah. Tulis dengan tidak marbutah. Okey. Habis. Tentang ni. Nur Fatin Alia Fatin pula. Apa dia nak ni? Dia suruh keluarkan dhamir muttasil ba'da fi'il. Dhamir muttasil ba'da fi'il. Ba'da fi'il. Maknanya mesti formulanya fi'il dulu baru dhamir. Fi'il, dhamir. Betul? Betul. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ni. Apa dia yang tu keluarkan ni tadi perkataannya? Razaqnahum. Okey, ni. Razaqnahum ni bukan isim. Dengar tak saya cakap apa? Hello. Dengar tak? Hello. Dengar tak? Dengar. Okey. Ni, kawan kamu kata razaqnahum. Hum dekat sini adalah ba'da fi'il. Sebab dia kata razaqna tu fi'il. Bukan razaqna tu rezeki. Isim. Betul tak isim? Isim. Betul. Isim.
Ada tanda-tanda PL pun. Tiada tanda-tanda fi'il. Okey. Apa makna razaqna ni? Rezeki. Rezeki. Ni, maksud dia ni. Saya rasa razaqna tu fi'il saja. Saya rasa lah. Okey, razaqna tu fi'il. Ada dua jawapan. Ada yang kata razaqna ni isim yang membawa makna rezeki. Ada yang kata fi'il. Kalau fi'il mana makna dia? Rezeki. Rezeki juga. Rezeki je. Istimewa. Bukan PL. Oh, bukanlah. Bukanlah. Isim lah. PL madi. Isim. Isim je lah. Isim. Kak Long, pertahankan jawapan hang. Kenapa kata dia fi'il? Rezeki. Saya ingat makna dia kami membelanjakan mereka. Kami mendermakan ni. Aha. Ni, maknanya engkau kata rozakna ni masuk membelanjakan. Okey. Baik. Sekarang saya tanya. Apakah makna wa mimma razaqnahum yunfiqun? Serta membelanjakan sebahagian dari rezeki kami berikan kepada mereka. Alright. Ini makna, ini adalah makna Razaqnahum tu membelanjakan saja. Razaqnahum, sabar. Ini makna bagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul? Betul. Sekarang saya tanya, ayat yang saya highlightkan bahasa Melayu tu ada berapa fi'il? Satu je lah. Dua. Membelanjakan. Berikan. Kau tengok faham kan konsep kalau dalam terjemah yang dalam kurungan ni kamu fahamkan maksud dia? Faham. Jadi maknanya dia mungkin membawa maksud seerti atau mungkin dia nak membawa maksud spesifik lagi kepada okey, itu yang dimaksudkan dengan dalam kurungan ni kalau kamu baca terjemah lah. Okey, jadi sekarang ni ayat ini ada berapa fi'il? Dua. Dua. Apa dia? Belanja dengan berikan. belanja dengan beri lah. Berikan. Belanja dengan berikan. Okey. Maknanya dari wa mimma razaqnahum yunfiqun ada dua fi'il, betul? Ya, betul. Cuba keluarkan fi'il bahasa Arabnya. Yunfiqun tu berikan. Yunfiqun tu berikan. Kita tak payah. Okey, maknanya yunfiqun, kamu kata yunfiqun ini membawa maksud berikan. Rezeki yang kami berikan. Saya tanya, yunfiqun ini maksudnya berikan. Ya, betul. Yunfiqun tu berikan. Berikan. Okey, lepas tu satu lagi fi'il mana? Membelanjakan. Razaqnahum. Yelah, saya tahulah membelanjakan bahasa Melayunya. Bahasa Arabnya mana? Razaqnahum. Razaqnahum lah kan? Ya. Jadi sekarang Kak Long tu dah menang dah. Nampak tak? Nampak tak? Okey, sekarang saya nak ajar kamu. Kita tengok pula. Okey, sekarang kamu kata berikan ini membawa maksud yunfiqun, betul? Betul. Betul. Okey, sekarang saya tanya. Saya tulis supaya kamu nampak. Okey, kita ada razaqnahum dengan satu lagi yunfiquna. Okey. Sekarang saya tanya. Hum dekat sini dia dalam kategori dhamir. Okey, ini satu word lain, betul? Ini fi'il. Betul. Kan? Okey, sekarang saya tanya. Razaqna ni siapa buat? Fi'il apa? Madhi mudhari' amar. Madi. Madi sudah. Telah. Siapa buat? Siapa buat? Siapa buat? Kami. Allah. Saya tanya sini dulu. Jangan tengok terjemah. Jangan tengok terjemah lagi. Saya cari sini sebab aku gagah buka whiteboard ni supaya tak tengok terjemah. Dia nak tengok juga terjemah tu. Okey, dekat sini yang buatnya adalah nahnu iaitu kami, betul?
Betul. Betul. Okey, yunfiqun siapa buat? Fi'il apa sini? Mudorek. Jadi Mudorek. yunfiqun tu mudorek. Siapa buat? Hum. Home translate-nya? Home translate-nya? Mereka. Mereka. Tiga. Okey. Mereka. Okey, baru kita pergi kat terjemah. Okey, kamu kata tadi yunfiqun ialah berikan. Betul? Betul. Betul. Dia tanya, siapa yang beri? Kami Allah yang beri. beri. Siapa yang buat perkataan beri ni? Allah. Allah Saya kami tahu tu, lah rezeki Allah. yang kami. Dhamir dia. Saya tahu lah Kami Allah. lah, kami. Nahnu. Kami kan? Okey, kami. Sama ke dengan yunfiqun ni? Tadi kamu kata yunfiqun ialah berikan, betul? Yunfiqun Tadi. tu berikan. Kamu kata Ustazah maksud yunfiqun ini berikan. Tapi dari segi kaedah Arabnya betul ke? Rasanya tak Ustaz. Tak. Sebab Terbalik Ustazah, maksud dia kalau terbalik. yunfiqun, Kalau siapa yang belanja? kaedah Arabnya. Takkanlah belanja ni Allah. Kita pasal orang-orang beriman. Takkanlah Allah nak dermakan. Orang. Takkan Orang Allah beriman nak pula. belanjakan sebahagian rezeki. Siapa Orang yang tu tak, belanjakan Orang sebahagian beriman tu rezeki? yang belanjakan rezeki. Yes, orang beringat iman. Apakah kata ganti diri orang beriman dalam Orang. Yalah, saya tahulah kata ganti diri. Dominnya apa? Nahnu. Yang sesuai Nahnu dengan Ustazah, Nahnu. Nahnu. Kami. Kalau kamu tak salah. bagi Betul saya hum tu lah. Oh sudah. Nahnu tu Allah. Ustazah. Okey, kita tengok kita tengok. Dalam ayat ni saya nak ajar, sebenarnya poin saya hari ini ialah saya nak ajar kamu baca terjemah. Tu poin saya. Okey, tengok sini. Ayat ni. Ada berapa kata ganti diri dalam ayat ni? Dhamir dalam ayat ni. Bahasa Melayu dulu. Ada dua Ustazah. Ada dua Ustazah. Apa dia? Kami mereka. Kami dan mereka Ustazah. Okey. Kami dan mereka. Kami dan mereka juga menunjukkan kepada bilangan yang ramai, betul? Betul. Okay, sekarang saya tanya. Kami dalam ayat ini refer kepada siapa? Orang beriman atau Allah? Orang beriman. Orang beriman. Allah. Allah Ustazah. Kami. Allah Ustazah. Kami. Yang kami itu kepada Allah Ustazah. Kami itu Allah Ustazah. Dari rezeki. Allah sebab Allah yang beri rezeki. Allah Ustazah. Kami Ustazah. Bila Allah. Yang kami Kami dalam tu ayat Allah. kami dalam Kami ayat itu ini siapa? Allah Ustazah. Allah. Allah Ustazah. Allah. Bukan. Bukan. Bukan Ustazah. Bukan. Allah Ustazah. Bukan Ustazah. Siapa yang confuse lagi? Kami ni siapa? Kalau siapa confuse saya nak berlakon. Saya. Okey, baik. Teruskan Ustazah. Okey, baik. Baik, kita lukis. Betul Walaupun Ustazah. saya tak cantik Harap bersabar Okey, saya buat page barulah. Saya buat page baru. Tak nak padam nanti aku nak kena tulis lain. Okey Okey. Contoh. Maknanya kamu confuse siapa dalam ayat ni tak. Okey. Ni kamu tolong faham makna ayat ni. Iaitu orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang mendirikan solat dan yang belanjakan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Okey, faham ayat tu? Faham Faham. Ustazah baca tahu Ustazah tapi tak faham. Faham nak ingat dah itu saya kata baca dengan faham. Ingat. Kamu faham tu saya tahu. Kamu tahu baca. Betul? Betul. Okey. Sekarang ni saya bagi situasi Situasinya ialah saya tengah fikir macam mana saya nak interpretkan benda ni. Okey, contoh
aku cerita kat hampa. Tunjuk muka lah. Okey, contoh macam ni Aku cerita dekat hampa ni. Cerita kat hampa. Aku kata, ni hampa ni pendengar aku pendengar aku. Aku pun kata, sekejap. Ambil contoh. Sekejap. Supaya kamu faham betul-betul. Okey, aku pun kata, nampak tak buku ni? Nampak. Nampak Ustazah. Aku kata, hampa tahu tak buku ni semua yang ditulis, semua yang penulis ni kata dalam buku ni semua betul. Aku cerita kat hampa ni. Okey, apa aku kata? Semua yang ada dalam ni, orang-orang yang ada dalam ni semuanya baik-baik belaka. Lepas tu, hampa pun tanya, siapa dia orang tu? Betul? Betul. Siapa dia orang dalam buku tu yang hang kata semua baik tu? Aku pun katalah, hak dalam buku ni, contohnya aku bagi contoh, antaranya ialah orang yang beriman. Lepas tu, hampa pun tanya, siapa dia orang beriman tu? Betul? Hampa tanya, ni aku sembang dengan hampa ni. Hampa adalah pendengar. Hampa pun kata, okay, orang yang beriman dalam buku, yang dicerita dalam buku ni adalah orang yang percaya kepada perkara gaib. Orang yang mendirikan solat. Orang yang menginfakkan harta yang aku beri dekat mereka. Sebab aku tahulah mereka ni orang baik, sebab aku bagi harta kat mereka. Aku nampak mereka dermakan harta mereka. Faham tak situasi tu? Faham. Faham tak situasi tu? Faham. Okey, sekarang aku tanya. Sekarang aku tanya. Siapa mereka? Orang yang beriman. Orang beriman. Orang beriman tu dhamir dia apa? Hum. Nahnu atau hum? Hum. Betul. Hum kan? Okey. Sekarang siapa yang cerita kat hampa? Aku kan? Aku ni jadi apa? Mutakalim lah kan yang bercakap kan? Ya, betul. Tapi siapa dia aku ni? Nahnu lah. Okay. Boy. Faham dah makna ayat ni? Dia kata zalikal kitab la raiba fihi. Buku ni, Quran ni tak ada keraguan pada dia. Merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lepas tu dia bertanya, hampa tanyalah, siapa orang bertakwa tu? Allah kata dah sini, orang yang beriman pada benda gaib. Dalam buku tu duk kata, dalam Quran ni duk kata, orang yang dirikan solat. Orang yang menginfakkan harta yang aku bagi kat dia. Macam mana Allah tahu? Dah Allah yang bagi. Faham. Faham tak? Faham Ustazah. Faham. Sebab tu saya kata kat kamu, bila kamu baca terjemah, jangan baca. Baca memang dah semua adik kamu baca pun tahu. Betul. Adik kamu baca. Macam mana kita nak tahu, nak faham betul-betul. Cuba zahirkan dengan imajinasi. Ya. Macam tadi lah. Betul Ustazah. Nampak tak? Nampak. Dari segi logik bahasa Arab. Kamu kata belanja ni rozakna. Berikan ni pun. Dekat situ dah salah dah. Sebab yang buat berikan ni kami. Terang-terang dah bagi tahu dekat sini. Dhamir yang berikan ni adalah kami. Kami ni dia bagi kat siapa? Bagi dekat home. Nampak tak ni? Kami beri pada home. Rozakna home dah terang dah kat situ. Jadi takkanlah yang belanja reta ni kami juga. Aku bagi, aku belanja. Yang tu? Tak logik. Kalau apa kata macam tu lah maksud dia. Aku bagi, faham tak maksud ni? Belanjakan sebagai rezeki yang aku bagi rezeki, lepas tu aku belanja. Salah lah konsep tu. Faham tak? Faham. Faham dah. Okay. Faham lah ayat ni. Kalau ikut translation dia huruf by huruf. Okay. Waw ni dan. Mimma tu ada dua perkataan. Min dengan ma. Min dari. Ma apa? Nampak tak? Nampak. Mimma tu dia ada dua. Mimma tu dia ada dua. Min satu. Ma satu. Min dari. Ma apa? Maksudnya apa? Dan dari apa? Rezeki yang kami
telah Kami- berikan kepada mereka tu mereka infakkan. Kan pelik ayat tu. Kalau nak ikut terjemahan betul-betul. Wa dan min dari ma apa dan dari apa. Razaqna kami telah berikan. Kami telah rezekikan. Kepada siapa? Kepada hum mereka. Dari apa yang kami telah berikan. Razaqna kepada mereka ni infakkan. Pelik lah dari segi ayat bahasa Melayu tu macam tunggal terbalik. Jadi, mereka dah ubah ikut fahaman Melayu, jadilah translationnya macam ni. Okay, dapat? Dapat. Dapat Ustazah. Faham? Faham. Faham saja. Oh. Faham saja. Ingat tak, saya pernah cakap, minority tak semestinya salah. Majority tak semestinya betul. Ingat tak saya pernah cakap benda ni? Ingat. Jadi, pertahankan kita punya pendapat. Kita ada bukti, kita ada ilmu. Guna apa? Okey. Faham tak? Kak Long tu kata, Ustazah, apa ni nak ada fi'il sebab rozakna ni fi'il Ustazah. Macam nak buktikan dia fi'il? Nampak tak tadi? Kita tahu dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ni? Sini, potongan dia dekat sini. Bila kita dah potong, okay, sekarang cari berapa fi'il dalam ni. Nak menentukan betul ke fi'il. 1, 2. Lepas tu tentukan. Fi'il yang 1 siapa buat, yang 2 siapa buat. Faham? Faham. Jelas. Seronok kan kau dapat tahu tafsir ni? Seronok. Ini semua kamu kena faham. Quran itu kalamullah, betul? Betul. Apa yang Allah nak cakap? Kalau ikut bahasa mudah lah, bahasa mudah. Quran itu adalah surat yang Allah bagi untuk kita baca. Surat tu untuk apa? Sekadar baca. Faham. Baca dan faham. Baca dan faham. Jadi hampa kena faham macam ni lah. Surat tu kalau kita terjemahkan macam Allah cerita kat kita lah, macam tadi lah. Faham tak? Surat, apa kata ganti diri yang kita guna dalam surat? Saya dan kamu, betul? Betul. Itulah dia. Apa maksud saya dan kamu? Maknanya dia nak cerita dekat kita. Faham? Faham. Kalau lah dia cerita. Tapi Suzah, kalau dalam tu ada cerita, contoh dalam cerita ada cerita. Faham tak? Faham. Dalam cerita ada cerita. Contoh, saya bagi contoh. Aku cerita kat Puan ni. Okay. Aku pun cerita lah. Tadi aku jumpa dengan si siapa? Ahmad. Aku jumpa dengan si Ahmad. Lepas tu hampa kata, hampa sembang apa? Betul tak? Betul. Hampa kan tanya, sembang apa dengan dia? Aku pun sembang. Aku pun cakap lah, okay. Dia tanya aku apa habaq. Lepas tu aku pun jawab lah, baik. Lepas tu dia habaq pasal keluarga dia. Lepas tu dia cerita, samalah dengan ni, konsep macam ni. Dalam cerita ada cerita ni contoh. Allah cerita pasal perbualan di antara contohlah lebih contoh perbualan di antara adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf. Itu cerita dalam cerita. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak Zah? Jadi kalau kamu nak lebih memahami benda tu, macam aku cakap tadi, kena imaginekan benda tu. Bila kamu imaginekan benda tu, lebih mudah kamu nak faham benda tu. Dapat tak? Dapat. Jelas? InsyaAllah jelas. Contohlah, saya ambil contoh. Kita ambil contoh mudah. Kita ambil contoh ni. Al-Ikhlas. Okey. Ni. Ini Allah nak cerita tentang diri dia. Sebenarnya. Dia nak cerita tentang diri dia. Tapi, dia menggunakan cerita. Dia suruh Nabi bagi tahu dekat orang ramai. Betul? Betul. Dia kata, contoh, aku bagi contoh.
aku nak cerita kat hampa ni. Okay, aku nak cerita kat hampa, aku kata tadi ada seorang budak tu, aku cakap dekat dia, aku suruh dia bagi tahu dekat keluarga dia gini. Itu arahan tak? Kita suruh dia bagi tahu. Arahan kan? Arahan. Dia balik dekat family dia pun buatlah gini. Lepas tu dia cerita kat aku gini. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Samalah konsep macam ni. Allah kata dekat Nabi, wahai Muhammad, Habaq dekat mereka tu kata, aku ni, macam tadilah. Hang balik, Habaq dekat family hang kata, aku cikgu suruh datang sekolah esok, hari ni esok juga. Dua-dua mak bapak akan datang. Contoh. Sama dengan ni. Wahai Muhammad, bagi tahu kat mereka, aku ni Allah yang Esa. Nampak tak? Nampak. Siapa dia Allah yang Esa ni? Siapa dia Allah yang Esa? Allah yang Esa ni Allah Tuhan yang dia je yang boleh bagi pertolongan. Itu maksud dia. Sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Hajat ni apa? Pertolongan lah. Betul? Kenapa kita buat hajat? Sebab kita nak minta tolong. Betul? Kita nak sesuatu. Nak tu maknanya tolong. Maknanya kita tak mampu. Bila kita tak mampu, sebab tu kita nak. Nampak tak? Nampak. Lepas tu dia tanya lagi. Siapa dia lagi? Allah tu. Yang hang kata hebat sangat tu. Contoh. Dia ni tak beranak. Dan dia tidak diperanakkan. Dia tak beranak. Dan tak ada orang beranakkan dia. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Dia yang buat apa? Dia bukan macam manusia nak Habaq dekat sini. Dia bukan macam makhluk. Makhluk dia yang beranak. Dan makhluk juga yang diperanakkan. Betul? Sekali pun pokok. Betul? Satu dekat sini dia yang bagi pertolongan. Dah nampak dah kuasa. Nampak? Kedua, kalau dah nak kata dia kuasa kan, contohlah Fir'aun kuasa juga. Dia boleh bagi yang rakyat nak. Contoh. Kan kata sebarang hajat. Dia boleh bagi apa yang nak. Betul? Lepas tu macam ni kita nak menolak bahawa ini Allah ni tak sama macam manusia. Dia tak beranak dan dia tidak diperanakkan. Nabi Isa diperanakkan, betul? Betul. Nampak tak? Nampak. Jadi ayat ini dia menolak sifat makhluk. Nampak tak? Nampak salah. Nampak. Bawah ni dia simpulkan. Tak ada satu pun sama dengan dia. Betul lah tu. Nampak tak? Dia tak boleh sama macam manusia. Dia tak boleh sama macam makhluk. Betul? Betul lah. Okay. Faham tak? Faham. Jelas tak? Jelas. Kalau dia kata tak ada satu pun sama dengan dia, maknanya apa? Sebab itulah dia ni satu, ahad. Patah balik yang atas ni. Tak ada satu pun sama dengan dia, hanya dia satu je. Yang tak ada satu pun, tak ada satu. Maknanya dia satu lah. Sebab itulah Wallahu ahad, satu. Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Baca surah ni hari-hari tu tapi tak tahulah. Lepas tu kenapa pula dia dinamakan Al-Ikhlas? Siapa tahu? Cuba kaitkan. Sebab ikhlas ni tak nampak. Sebab ikhlas tu tak nampak. Lagi? Lagi? Ikhlas ni berkait dengan iman. Ikhlas ini berkait dengan iman. Lagi? Pendapat orang lain? Saya cuba.
Dia nak katakan ikhlas ni kan, dia macam ikhlas ni kita tak boleh nampak orang tu ikhlas ke tak. Macam Allah jugalah. Allah memang kita tak boleh nampak dengan mata kasar tapi dia ada. Okey. Lagi? 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 Yang lain? Ada pendapat lain tak? Tak dapat Ustazah. Okey. Saya tanyalah. Jujur kamu beritahu. Kita nak mengatakan bahawa ada yang lain itu lebih baik, macam mana cakap Contoh. Contohlah. Dia je kita minta pertolongan, betul? Betul. Hakikatnya, betulkah? Tidak. Hakikatnya? Tak. Tak kan? Mesti kita ada gantung juga dekat kuasa yang lain. Betul? Betul. Ataupun kita kata memang iman tu percaya. Memang iman tu percaya Allah tu satu. Kita percaya dekat Allah lah kita mohon tolongan. Kita percaya tak ada satu pun sama macam dia. Betul? Hakikatnya? Hakikatnya Wallah. Hakikatnya sangat susah untuk kita menegaskan kemurnian keesaan Allah tu dalam jiwa. Betul? Betul. Itu sebab dia nama ikhlas. Kita ni tak sampai maqam Bilal lagi. Sebab tu Bilal, dia kata ahad-ahad. Sebab dia percaya benda ni. Kita percaya. Kita percaya juga. Tapi macam tu lah. Saya pun tak betul sangat pun. Sama-sama lah. Sebab kita nak menolak kemusyrikan ni. Kemusyrikan ni maksudnya, contoh saya ambil contoh. Percaya rezeki tu daripada Allah, betul? Betul. Percaya tak? Percaya kan? Okay. Tapi kita kata kalau aku tak buat macam ni, aku takkan dapat rezeki aku. Kalau aku tak dengar cakap dia, aku takkan dapat gaji aku. Betul? Betul. Itulah dia. Kita masih terikat dengan makhluk. Kita kata lam yalid wa lam yulad tu. Walaupun Fir'aun tu kita kata kuasa, kan? Tapi dia tak lam yalid wa lam yulad. Okey, nampak? Sebab itulah dia dinamakan al-ikhlas. Menyatakan esa dalam jiwa tu susah. Okey, faham apa yang saya nak sampaikan hari ni? Alhamdulillah. Masya-Allah. Benda simple je. Kita baca al-ikhlas tu hari-hari. Saya pun baca tu je dalam solat. Pasal apa? Nak cepat. Betul? Betul. Tapi ke nak cepat tu nak pergi mana? Nak kejap ni. Akalnya hak semua tu Allah bagi. Betul tak? Betul. Secara logik ni. Okey. Ada lagi nak tanya? Saja sekali-sekala. Lepas tu saya suka ngajak Quran ni. Al-hal. Dia menginsafkan diri. Apa dia? Al-hal. Pasal hal. Tak apa Zazah. Pasal apa? Tak apa. Lagi panjang pula Zazah. Lebih 10.30 pula. Tak, dia lari silibus. Lari silibus. Oh, okey, baik. Okey, lagi ada apa nak tanya? Pasal apa-apa lah. Pasal tugasan. Ada masalah?
Bila tu. Ya dah, ngantuk dah Ustazah. Cuba saya terangkan balik pasal tugasan. Ustazah. Macam ramai tak faham Ustazah. Ramai nak faham Ustazah. Ramai menang. Tapi Tadi aku tak tanya. semua diam je. Tapi dorang diam. Itulah pasal. Biasa lah tu Saya Ustazah. Saya menanti juga nak tanya tu. Okey. Pasal tugasan tu, okey macam ni bahagian tata bahasa tak perlu buat. Okey, dapat? Dapat. Okey. Seterusnya kamu kena buat bahagian lain tu lah yang selain pada tu. Okey, apa yang saya nak adalah umpama macam kamu dengar ceramah, kemudian kamu take note. Kan saya dah bagi tahu minggu lepas kan? Dah. Okey. Macam mana kamu nak bahagikan tugasan tu terpulang pada kamu. Ada kamu nak bagi ikut kamu lah. Macam mana cerita pun. Okey. Dapat? Dapat. Lagi soalan? Cerita sampai kamu faham. Ustazah, kan saya kan dalam template tu kan saya dengan ahli ketua saya group 1 tapi kita orang ambil tajuk ayat 7. Jadi waktu present tu ikut urutan ayat ke ikut urutan kumpulan? Kamu jangan risau. Saya bukan suruh kamu present ikut apa, hantar je. Tak ada masalah. Hantar nanti aku tengok je lah. Okay, dah hantar bila? Oh, just video je Ustazah. Dia bukan present live. Video je lah. Video je lah. Oh, faham. Sebab tu saya suruh buat 2. 1 slide, 1 video. Kalau kamu nak buat live, okey. Aku lagi senang. Nak live. Jangan. Ustazah. Pilih. Nak live ke nak record? Record. Saya nak video. Record. Ustazah. Video. Video Ustazah. Okey. Kalau nak record, buat record. Sebab tu saya minta 2. Okey. Untuk video, terpulang dekat kamu sama ada kamu nak buat dalam bentuk forum ke apa ke, terpulang lah. Tapi benda tu biarlah kreatif sikit. Tak perlulah cerita. Maksud saya, video tu, saya ada bagi duration dekat situ kan? 20 minit? 15 hingga 30. 15 ke 30. Setiap orang tu mesti cakap. Kan? Saya beritahu kan? Betul, ada. Setiap orang mesti bercakap. Okay. Jadi, bahagi-bahagilah. Kalau nak buat 15, bahagi. Kalau ada 7 orang, macam mana 7 orang boleh cakap? Okay, dapat? Dapat. Benda tu maksud saya cakap ni, tak semestinya kamu kena cakap semua poin kamu. Faham tak? Tak semuanya perlu cakap. Sebab saya tahu, kalau kamu cakap semua poin kamu, kamu akan membaca, bukan cakap. Betul? Betul. Jadi saya nak mengelakkan kamu membaca. Dapat? Dapat. Dapat Ustazah. Saya nak mengelakkan kamu membaca, jadi buatlah. Saya tak nak bagi tahu. Kalau saya bagi tahu nanti kamu terikat dengan apa yang saya cakap. Okey, Ustazah. 30 markah. Saya bagi tahu 30 markah. Banyaknya. Banyak. Bila banyak, buat elok-elok. Sebab okey. Disebabkan tata bahasa tak ada, markah video adalah 10. Markah slide 20. Faham? Sebab kenapa markah slide banyak? Sebab dalam markah slide tu banyak infonya lagi berbanding yang video. Yang video ni saya nak tengok macam mana kamu bercakap dan macam mana kamu sampaikan kamu punya maklumat tu. Cara kamu susun koreografi di antara kerjasama di antara ahli kumpulan tu macam mana? Kamu nak buat dalam bentuk debate ke? Kamu nak buat dalam bentuk cerita ke? Faham? Terpulang pada kamu untuk kamu sampaikan maklumat tersebut dalam bentuk yang macam mana, dalam skrip yang macam mana, janji ada maklumat-maklumat dalam tu. Dapat tak? Dapat. Dapat. Lagi? Soalan lagi?
Ada lagi? Perlukan masa? Tambah masa lagi? Perlu. Seminggu tambah lagi? masa dah, tambah. Tambah seminggu? Tambah Ustazah. Yelah, tanya tambah Boleh seminggu. Seminggu. Minggu Seminggu boleh. Seminggu. Okey, ingatkan saya untuk tambah seminggu Ingatkan saya hari Isnin. Ataupun hari kamu yang sepatutnya kamu send tu, kamu ingatkan saya semula. Baik, saya dah. Okey. Jadi dah faham dah apa yang kamu kena buat? Faham. Apa dia? Ceritakan balik apa yang kita orang faham daripada video tu. Okey lagi. Buat dalam bentuk slide dan juga video. Betul? Betul. Video kena send dekat benda link je. Link tu bubuh di akhir slide. Okey. Lagi? Lagi? Seorang je. Seorang saja ahli yang hantar. Jangan hantar semua. Baik, Ustazah. Lagi? Buat video kena kreatif. Ya, betul. Lagi? Semua kena cakap. Lagi? Lagi? 15 minit. Masa tu pandai-pandai bagi Ya. Ustazah. Di jumlah orang. Ya, pandai-pandai bahagi. Pandai-pandai bahagi ni maknanya biar adil dan sama. Pembahagian. Okay, dapat? Faham? Faham. Dapat Dapat apa yang nak sampaikan? Dapat. InsyaAllah. Jelas? Jelas. Ambil ke tanya tu, Wang? Wang, ambil Wang. Kejap. Kakak Amirul Ashraf ngantuk dah. Amat tadi Ustazah. Boleh teruskan Ustazah kelas. Cik, wah. Aku ngantuk. Dah. Nanti Ramai share masalah kat- lain. Hah? Ramai masalah lain kan. Saya pun tadi awal-awal. Ramai masalah. Ya, betul. Lain malam Okey. ni. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada? Ada Ustazah. Okey, kalau ada, tanya je dalam grup. Okey? Okey. Minggu depan kita akan belajar tajuk An-Nawasih. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Okey, boleh? Boleh insya-Allah. Boleh. Boleh Ustazah. Hari ini nanti akan datang kita akan buat lagi sesi tembak-tembak ni tahu tembak-tembak ni. Bagus. Tahu. Macam yang mula-mula tadi. Allah, habis lah. Kita nak tengok keberadaan tu. Dia tak ada. Tembak ID Ustazah, ID. ID. Okey, boleh. Dia ada TI tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, maaf kalau terkurang Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.